Siapa dia? Sa'id bin Zaid ni. Siapa dia ni? Dia sahabat Nabi. Siapa Sa'id bin Zaid ni? Dia adik ipar kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kahwin dengan siapa? Dia kahwin dengan Fatimah binti Al-Khattab. Kita sebut bulan lepas cerita Sayyidina Umar duk berjalan-jalan nak pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia naik syekh, dia geram. Orang duk cerita kat dia, kata Islam ni semakin spread, semakin tersebar, meluas di kalangan orang-orang yang duk ada di Mekah. Dia naik angin. Sayyidina Umar ni dia keluar dengan bawa pedang, dia nak pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tengah jalan, depa tanya dia, "Umar, apa pasal?" Dia kata, "Aku nak cari Muhammad, melampau Muhammad ni." Dia kata, "Umar, nanti saat." Dia berkata, adik hang sendiri Fatimah binti Al-Khattab sudah ikut Muhammad." Ini riwayat ni mai di dalam sirah Ibnu Ishaq. Di kalangan ulama hadis sebahagian mengatakan riwayat ini agak dhaif, agak lemah. Tapi dia satu riwayat yang masyhur, yang popular. Bila dia dengar macam tu, dia tak jadi pergi cari Nabi, dia pergi rumah adik dia. Bila dia sampai di rumah adik dia Fatimah binti Al-Khattab dengan suami dia yang kita sebut nama tadi, Sa'id bin Zaid ini, dia ada di rumah tengah mengaji Quran dengan Khabbab bin Al-Arat. Tuan-tuan dengar nama Khabbab bin Al-Arat? Bulan lepas kita dengar kebab. Khabbab bin Al-Arat. Siapa dia Khabbab bin Al-Arat ini? Dia ni kita dah baca hadis bulan lepas. Dia di antara orang awal hijrah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dia pergi dulu. Dia pergi buat apa? Dia pergi mengajar Quran kepada penduduk Madinah sebelum Nabi pergi. Dia ahli Quran. Apabila Fatimah binti Al-Khattab, adik Sayyidina Umar, masuk Islam dengan suami dia Sa'id bin Zaid ini, Khabbab bin Al-Arat mai di rumah duk mengajar Quran dekat mereka. Sayyidina Umar bin Al-Khattab sampai di rumah adik dia, di rumah Fatimah ni pada masa tu, pada masa mereka tengah duk mengaji Quran dengan Khabbab bin Al-Arat. Bila dia mai dengan suara dia, mereka dengar, bangkit tengok, Allah, Umar mai. Khabbab ni bangkit pergi menyorok di satu tempat dalam rumah tu. Takut dekat Sayyidina Umar ni. Takut, tuan-tuan. Dia ni ada potensi bunuh orang. Takut dekat dia. Dia masuk. Dia kata, telah sampai kepada aku berita, kata hampa dua orang ikut Muhammad. Betul tak betul? Serba salah adik ipar ni, Sa'id bin Zaid ni. Nak jawab ya pun takut, nak jawab no pun takut. Takut. Jawab apa pun dikenal dengan dia ni. Dia tabuh adik ipar dia. Bila dia tabuh adik ipar dia, adik dia Fatimah binti Al-Khattab bangkit, pergi sagang, pergi duk halang abang dia daripada pukul suami dia. Dia pukul adik dia. Berdarah mengalir di muka adik ni. Dalam sirah Ibnu Ishaq kata, Umar sudah rasa guilty. Dia rasa bersalah. Dia sayang adik dia. Tapi bila jadi macam ni, dia sudah lost tempered. Dia pukul adik perempuan dia berdarah, dia rasa guilty, dia rasa bersalah, dia tekan brek. Dia tekan brek. Dia terus pusing cakap. Dia kata, aku dengar hampa duk baca apa tadi, tunjuk kat aku. Dalam sirah Ibnu Ishaq kata, Khabbab bin Al-Arat tengah hajak, mereka ni baca surah Taha. Dia dengar. Dia tanya, hampa baca apa tadi? Tunjuk kat aku nak tengok. Dan Umar bin Al-Khattab ini, dia satu orang yang celek huruf. Dia boleh baca, boleh menulis, boleh semua dia ni. Tapi Fatimah ni duk genggam, tak mau nak tunjuk ni lembaran Quran yang ditulis atas kulit ni, tak mau tunjuk. Dia minta, akhirnya bagi juga kat dia. Tuan-tuan, yang dikatakan mukjizat Quran, bila Umar bin Al-Khattab pegang, dia baca tulisan tu Taha, dua huruf. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Quran ini nak bagi susah hampa. Allah kata macam tu. Kami turunkan Quran ini bukan nak bagi susah hampa. Islam ni bukan nak bagi susah kita.
Islam ni nak guide kita. Islam ni nak tunjuk jalan betul dekat kita. Islam ni nak bawa kita pergi syurga. Tapi orang tak tahu, dia memusuhi Islam. Quran kata apa? Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Quran ini untuk nak bagi susah kepada hamba, illa tazkiratan liman yakhsha. Melainkan Quran ini adalah satu tazkirah, satu peringatan kepada orang yang ada takut kepada Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Quran ini diturunkan dari sisi Tuhan, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Umat bila baca macam tu, dia kacau dalam hati dia. Dia tidak pernah dengar satu ayat sesedap ini. Dia tak pernah dengar. Bila dia dengar ni, benda tu jerap masuk dalam hati dia. Terus dia kata, aku nak pergi jumpa Muhammad. Kejadian ni jadi bila? Sehari selepas Nabi doa hak kita baca muqaddimah tadi. The following day, dia terus keluar dengan perang sandang dia. Dia menapak pergi ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, tempat Nabi duduk berhimpun dengan sahabat-sahabat. Dalam sirah Ibnu Ishaq kata ada 40 orang di rumah tu pada masa tu. Dia sampai, dia cepat-cepat bagi tahu dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, Umar mai. Ketak orang lain ni takut. Hamzah bin Abdul Muttalib yang kita baca cerita, kata dia kena bunuh dalam perang Uhud, kena belah dada, kena rompong habis segala hidung, segala telinga, segala apa ni. Dia doa ada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dengar macam tu, dia kata kalau Umar mai dalam keadaan baik, kita sambut dia secara baik. Tapi kalau dia mai bawa pedang nak buat kacau, pedang tu akan makan dia. Dia kata. Ni yang kata Asadullah, yang kata singa Allah ni, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang apabila dia mati, sekali lagi nanti baca, bila dia mati Nabi rasa tak boleh terima benda ni. Hebat dia, jasa dia cukup besar untuk Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian sirah, sejarah menceritakan kepada kita tentang Islam yang kita duk kata agama kita hari ini. Macam ni dia punya cerita awal dia. Kita duk terima Islam hari ini tak ada apa, senang. Tunggu musim maulid pakat pergi belarak berseronok. Sekali lagi tunggu mai awal Muharram Ma'al Hijrah, lagi satu macam yang nasyid wiwat. Kita tak tahu kata Islam ni dia mai dekat kita dengan laluan, dengan cerita, dengan macam-macam tribulasi. Nak boleh sampai Islam dekat kita ni macam ni punya cerita doa dah. So yang dikatakan sahabat Nabi tadi ni, Sa'id bin Zaid ni, dia adik ipar kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Jasa dia apa dia? Dia antara sebab musabab Umar masuk Islam, insiden di rumah dia. Selain daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, insiden tu yang mencetuskan kesedaran pada Umar itu berlaku di rumah dia. Dan nak boleh ke Umar masuk Islam tu, dia makan penampak Sayyidina Umar dulu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka tidak heran kalau sekiranya mereka ni semua dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab di dalam hadis riwayat daripada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Abu Bakar fil jannah. Nabi kata Sayyidina Abu Bakar syurga. Nabi kata wa Umar fil jannah. Nabi kata Umar bin Al-Khattab dalam syurga. Wa Uthman fil jannah. Nabi kata Sayyidina Uthman bin Affan syurga. Wa Ali fil jannah. Nabi kata Sayyidina Ali bin Abi Talib syurga. Wa Talha fil jannah. Nabi kata Talha bin Ubaidillah syurga. Nabi kata wa Zubair fil jannah. Nabi kata Zubair bin Al-Awam syurga. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Nabi kata Abdurrahman bin Auf syurga. Wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas syurga. Wa Sa'id fil jannah, dan Sa'id bin Zaid di dalam syurga. Wa Abu Ubaidah al-Jarrah fil jannah.
Nabi mention nama one by one. Nabi purposely sebut nama satu-satu, sehingga disebut mereka ni al-asharah al-mubashshiruna bil jannah, 10 orang yang sudah mendapat good news, sudah mendapat berita baik, mereka di dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Zaid, kita tumpu dekat Zaid ni yang kena penampak dengan Sayyidina Umar tadi ni, yang kata Zaid, Sa'id bin Zaid ni, dia pernah kena tuhmah, pernah kena tuduh, pernah kena fitnah. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Hisham bin Urwah an abihi, daripada bapaknya Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu an, dia kata anna Arwa binta Uwais idda'at ala Sa'id bin Zaid annahu akhadha syai'an min ardiha. Satu orang perempuan yang bernama Arwa binti Uwais, dia pergi jumpa khalifah, dia pergi buat report dekat khalifah. Dia kata Sa'id bin Zaid sudah ambil tanah dia dengan cara yang tak betul. Sa'id bin Zaid ini disebut oleh Nabi sebagai akan masuk syurga tanpa hisab. Dia boleh pergi report kawan ni dekat khalifah, dia kata kawan ni sudah ambil tanah dia dengan cara tak betul. Siapa dia ni? Perempuan. Siapa dia ni? Arwa binti Uwais. Dia pergi report dekat khalifah yang memerintah pada masa itu, iaitu Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Khalifah Marwan itu kerajaan apa? Bani Umayyah. Dia khalifah keempat Bani Umayyah. Lepas wafat Nabi, naik Sayyidina Abu Bakar. Wafat Abu Bakar, naik Sayyidina Umar. Wafat Sayyidina Umar, naik Sayyidina Osman. Wafat Sayyidina Osman, naik Sayyidina Ali. Habis Sayyidina Ali, bermulalah kerajaan Bani Umayyah. Mula-mula naik siapa dia? Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia pengasas kerajaan Bani Umayyah. Lepas itu pas dekat anak dia Yazid bin Muawiyah. Pas balik kepada cucu dia Muawiyah bin Yazid. Arab dia duk pusing nama tu. Yazid bin Muawiyah, lagi Muawiyah bin Yazid balik, dia pusing balik. Yang keempat Marwan bin Al-Hakam. Dia ni, pada zaman dia menjadi khalifah ni, satu report sudah masuk ke pejabat dia, report tentang Sa'id bin Zaid yang kononnya sudah ambil tanah Arwa ni secara tidak betul. Marwan bin Al-Hakam sebagai seorang khalifah yang memerintah, tuduhan dikenakan kepada satu orang hebat, satu orang yang bukan sahaja sahabat Nabi, tapi sahabat Nabi yang dijamin syurga. Tapi dia sebagai khalifah, dia berlaku adil. Dia panggil Sa'id bin Zaid mai. Faqala Sa'id bila sampai di depan khalifah, dia kata apa? Ana kuntu akhudhu min ardiha syai'a. Depan khalifah Sa'id bin Zaid, dia kata apa? Dia kata, ya Amirul Mukminin, saya dituduh kata ambil tanah dia dengan cara tak betul. Dia kata, ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selepas daripada saya dengar dah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi amaran tentang orang yang pergi ambil tanah orang secara tak betul ini. Saya, yang telinga saya pernah dengar Nabi sebut, orang yang mengambil tanah orang dengan cara tak betul ini, bagian-bagian hukuman dia. Saya ni yang dengar sendiri Nabi kata, saya gamakkan nak pergi ambil tanah orang dengan cara tak betul. Dia tanya khalifah balik, wa ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah zaman tu dia kata balik kepada Sa'id bin Zaid ni, Nabi kata apa? Isu ambil tanah orang secara tak betul ni Nabi kata apa? Khalifah tanya. Kata Sa'id bin Zaid, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man akhadha shibran min al-ardi zulman tuwiqahu ila sab'i aradi. Dia kata, ya Amirul Mukminin, Nabi sebut, telinga aku dengar, Nabi kata, barang siapa pi ambil tanah orang dengan cara tak betul, shibran, sejengkai aja, bukan ambil serelung, bukan ambil 1 ekar, bukan ambil 1 padang bola, bukan, siapa pi ambil tanah orang secara tak betul, sejengkai aja,
Tanah pusaka bahagi adik-beradik. Dia nak pergi makan sikit tanah hak abang dia punya, dia pergi tanam pokok serai sederek pokok serai tu 2 jengkal je. Nabi kata no, bukan 2 jengkal, bukan 1 ekar, bukan 1 relung. Siapa ambil tanah yang bukan hak dia, dia ambil sejengkal je. Nabi kata di hari akhirat esok Allah akan kalung di tengkuk dia tanah dia tu. Dalam syarah hadis kata apa maksud Allah kalungkan di tengkuk dia tanah tu? Dia akan dibenamkan di dalam bumi sampai paras tengkuk. Dalam syarah hadis kata, Sa'id bin Zaid kata, ya Amiral Mu'minin, telinga saya dengar Nabi kata lagu tu, saya nak ambil ke tanah orang. Dia kata kat khalifah macam tu. Faqala lahu Marwan, Khalifah Marwan bin Al-Hakam bila dengar macam tu, tarik nafas panjang dia kata, la as'aluka bayyinah ba'da hadha. Aku tak mau tanya apa dah kang. Kihang ni ke habis. Aku tak akan minta apa bukti apa hampir pejabat tanah ambil geran mai kau apa pun aku tak mau dah. Dia kata banyak Tuhan kata cukup kihang selesai. Faqala, kata Sa'id, Allahumma in kanat kazibah fa'ammi basaraha. Mula dah. Sa'id bin Zaid, sahabat Nabi yang Nabi sebut 10 orang akan masuk syurga ni, depan khalifah dia kata apa? Dia beralih tengok dekat perempuan yang tuduh dia ni, dekat arwah ni, dia kata Allahumma, dia kata ya Allah ya Tuhanku, in kanat kazibah fa'ammi basaraha. Dia kata ya Allah ya Tuhanku, kalau perempuan ni bohong nak fitnah aku, butakan mata dia. Habis. Waqtulha fi ardiha. Dia kata ya Allah ya Tuhanku, matikan dia di atas tanah yang dia buat fitnah aku ni. Biar dia mati bersebabkan tanah tu. Dia kata. Kata Urwah, fama matat hatta zahaba basaruha. Arwah tidak mati sehinggalah mata dia buta, baru dia mati. Makbul doa yang kata sahabat Nabi Sa'id bin Zaid ni, buta mata dia. Summa baina hiya tamshi fi ardiha idh waqa'at fi hufratin famatat. Dalam keadaan buta tu, dia duduk berjalan di laman rumah dia, di tanah yang dia tuduh Sa'id bin Zaid tadi ni. Dalam pada duduk berjalan tu, kaki terpelecok, jatuh lubang, mati di situ. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Demikian orang-orang yang baik-baik, Allah pelihara mereka. Allah pelihara mereka.